Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini sedikit berkenaan dengan penggunaan quizzes ya. So saya menyarankan para guru untuk memanfaatkan quizzes ini kerana ia disinkroniskan dengan Google dan boleh masuk dalam Google Classroom. Okay. So yang penting semua orang kena buka dulu quizzes.com, lepas tu dan daftar. Sehingga ada profil seperti ini. Anda akan ada profil, boleh edit dan sebagainya. Dan kemudian kita boleh find a quiz. Okay, kita boleh search quiz. So subjek-subjek seperti sejarah, sains, biologi, kena guna kata kunci carian yang sebaiknya lah. Okay, nanti boleh explore sendiri. Okay, boleh create a quiz. Kita boleh create quiz kita sendiri. Sebagai contoh, saya nak buat pendidikan Islam. Tingkatan 2. Tingkatan 2, contoh. So, kita letak sebagai religious studies. Next. Tapi minta maaf sebab ada sedikit soalan tu tak sesuai seperti ini. Dia kena lebih spesifik lagi. Okay? Contohnya pendidikan Islam, subjek isteri Nabi contohnya, ataupun subjek Sabah tingkatan 2. Baru senang untuk orang lain cari. Okay, ni untuk create a quiz. Okay, ni kita boleh tengok quiz-quiz yang kita telah buat. Okay, sebagai contoh ni quiz-quiz yang telah saya buat, saya telah cipta ataupun saya telah copy daripada orang lain dan buat sedikit editing. Okay, dan tengok antara yang menariknya ini quiz yang telah saya buat 3 bulan yang lalu dan saya telah kongsikan kepada grup PQS 1 Malaysia dan telah telah disertai oleh 2,100 orang yang telah menggunakan quiz ni. Okay. Itu manfaatnya banyak. So kalau kita berkongsi dengan orang lain akan dapat banyak manfaat. Okay. Untuk hari ni kita tengok bagaimana kita boleh tambah kelas. Okay, ni kelas-kelas yang kita ada, kita kena tambah update Google Class. So kita akan dia akan integrate dengan Google Classroom. Dia akan ada semua kelas-kelas yang kita terlibat dalam pengajaran. Dan bila kita dah assign satu-satu quiz tu, okay, contoh kita dah buat satu quiz, my quiz, contoh kita dah set satu quiz. Sebagai contoh pendidikan Islam ni. Okay, kita boleh buat play secara live ataupun assign homework. So assign homework ni, kita tekan assign homework. Okay, dia akan kita boleh pilih class option. Kita pilih kelas mana yang kita nak. Bagi contoh kita akan pilih semua salah satu kelas ni. Lepas tu kita boleh ada ni kita boleh baca dan sebagainya. Students attempts unlimited ke, kita nak buat sekali saja. Contoh kita nak buat exam sebagai exam, buat sebagai satu kali saja. Lepas tu student kena log in supaya tidak ada cubaan-cubaan yang lain. Ataupun kita nak diorang boleh tengok jawapan ke tak? Boleh tengok on ataupun validate only ataupun yang kita sahaja semak. Ataupun kita nak show answers post game. Kita nak bagi diorang tengok jawapan-jawapan selepas selesai menjawab pun boleh. Ataupun kita nak tutup saja. So kalau kita nak buat exam, seeloknya kita offkan lah. Questions only sahaja. Contohnya, sebagai contoh. Ni antara quizzes punya kelebihan gameplay settings dia ada power ups, timer dan sebagainya. Ini antum boleh buat, boleh explore lah. Okey, bila dah ni kita tekan bila kita nak buat ujian tersebut, pilih tarikh, masa dan sebagainya dan continue. Tekan continue dan semua ni akan masuk ke dalam Google Classroom. So dalam kelas tersebut mereka akan dapat maklumat lah. Dan sebagai contoh, kenapa saya sarankan menggunakan quiz ini? Kerana boleh tengok reports. Selepas selesai satu quiz tersebut, kita boleh tengok report. Okay.
boleh tengok report. So contohnya saya tengok untuk subjek PQS, subjeknya nombor bidang nombor 20, ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Tengok reports. Telah diassignkan kepada 63 students. So tak semua student yang ada dalam Google Classroom menerimanya. Sebab apa? Sebab sebahagiannya tak masuk lagi. So, ini 2 bulan yang lalu. So selama 63 students telah menerima tugasan ini, 47 students telah menjawabnya, 16 students tidak menjawabnya ataupun menjawab separuh jalan. Dan kita boleh terus tengok mereka yang menjawab dengan pantas dan tepat, dia akan dapat markah seperti inilah. Ini kita punya keputusan dan sebagainya. Ini boleh tengok secara spesifik seorang perseorangan. Kita juga boleh sort by accuracy. Accuracy pun sama ni. Kita boleh filter by class. Boleh filter by class. Ataupun kita nak tengok by questions. By questions, kita nak tengok accuracy. So siapa yang soalan mana yang paling banyak orang jawab betul. So kita boleh tengok. So dari sini kita boleh tahulah kebanyakan soalan mana, banyak soalan mana yang para pelajar kita ni tak faham dan sebagainya. So kita boleh relate kat sini. Okey, itu saja. Next time kita tengok macam mana nak integrate pula dengan perkara yang lain. Terima kasih.